Ya, Lokman, untuk kita memberi sedikit gambaran dimensi runtuhan yang berlaku di Batang Kali. Kalau kita berdasarkan daripada semakan awal yang dibuat oleh Jabatan Mineral dan Geosains JGM yang dikongsikan sendiri oleh Ketua Pengarahnya seperti yang kita dengarkan sebentar tadi, kita lihat anggaran dimensi runtuhan ini berdasarkan gambaran yang kita buatkan berdasarkan daripada perkongsian Profesor Emeritus Ibrahim Komu, tetapi sebenarnya agak konsisten apa yang dibuatkan, apa penilaian yang dibuat oleh beliau. Kerana kalau kita nak bandingkan apa yang diceritakan oleh pihak Jabatan Mineral dan Geosains mengenai dengan puncanya melihat kepada kegagalan cerun. Tetapi kalau kita nak berikan gambaran dari sudut angkanya, anggaran angka yang telah pun diberikan oleh pihak Jabatan Mineral dan Geosains dari sudut panjang runtuhan di Batang Kali ini 500 meter panjangnya dengan kelebarannya pula seluas 200 meter dengan kedalamannya pula sebanyak 8 meter. Ini anggaran yang kami dapatkan daripada Jabatan Mineral dan Geosains. Kalau kita nak berikan sedikit gambaran daripada angka keluasan runtuhan yang berlaku ke atas tapak perkhemahan di Batang Kali ini, itu berdasarkan JMG. Kalau kita nak ambil kira juga perkongsian daripada Jabatan Bomba sebentar tadi ada juga memberikan keluasan ekarnya. Kalau kita nak lihat anggaran isi padu runtuhan yang diberikan sebanyak 450,000 meter. Itu secara keseluruhannya isi padu runtuhan yang dianggarkan setakat ini. Kalau menurut Jabatan Bomba Selangor pula, ketinggian runtuhan pula dianggarkan sebanyak 30 meter tingginya dengan keluasan runtuhan dianggarkan sebesar 3 ekar. Jadi kita boleh dapat gambaran di sini agak besar dan agak luas runtuhan yang berlaku di Batang Kali ini. 3 ekar 450,000 meter dengan ketinggian 30 meter, keluasannya ataupun panjangnya 500 meter, ketinggian atau kedalaman runtuhan tersebut 8 meter dan juga kelebarannya 200 meter. Itu antara angka-angka yang kami telah pun dapatkan setakat ini. Itu hanya anggaran sahaja. Tentunya kita akan beri masa kepada pihak JMG untuk membuat kiraan secara sepenuhnya. Selalunya lazimnya mengambil masa dalam 3 hari untuk mereka mendapatkan penilaian secara keseluruhan. Dan meskipun tiada hujan pada hari kejadian ini, seperti yang diterangkan, hujan sudah pun mula melanda di kawasan Batang Kali sejak beberapa hari lepas. Ini mengakibatkan kelembapan dalam tanah, menjadikan tanah di kawasan cerun ini longgar. Itu yang dijelaskan oleh pihak berkuasa setakat ini. Tetapi kita juga nak faham punca berlakunya tanah runtuh ini dalam jangka masa panjang. Sama ada benar spekulasi atau persoalan yang ditimbulkan Luqman sebentar tadi mengenai kaitan antara bencana alam yang dikatakan semakin kerap ini sama ada berlakunya akibat perubahan iklim ataupun aktiviti manusia. Kami nak bandingkan dengan satu kajian oleh kumpulan penyelidik daripada UKM mengenai pengurusan risiko bencana tanah runtuh di Semenanjung Malaysia. Mereka cuba mengkaji kaitan antara aktiviti manusia dan kejadian tanah runtuh. Kalau kita lihat table yang mereka kongsikan ini, mereka melihat kepada ciri-ciri kepada cerun ini. Apa antara faktor persediaan yang menjadikan cerun itu daripada stabil kepada keadaan yang kurang stabil, sedikit stabil. Kita lihat ada kaitannya dengan aktiviti manusia, antaranya seperti penggalian, pembinaan cerun, pelombongan bawah tanah, penebangan hutan. Kita tahu itu juga satu isu dan memang jelas ada kesannya. Dan ini pula antara contoh yang menjadikan cerun itu daripada sedikit stabil kepada tidak stabil. Kita lihat antara tanda-tanda ataupun kriteria penurunan air tanah, tekanan sementara sekejap, pembenanan cerun, dan antara puncanya aktiviti manusia yang dapat dikaitkan adalah dengan penambahan beban, pengurangan simpanan reservoir, getaran jentera, bahan binaan. Jadi ada kaitannya antara aktiviti manusia dan juga dengan berlakunya kejadian tanah runtuh ini. Tetapi bagi keadaan ataupun situasi di Batang Kali tentunya memerlukan siasatan yang lebih menyeluruh untuk kita lihat sama ada memang ada kaitan ataupun tidak. Itu seperti yang ditimbulkan persoalan yang ketengahkan oleh Luqman sebentar tadi. Itu yang juga akan menjadi fokus kami untuk hari-hari akan datang dan juga untuk pihak berkuasa untuk kita memahami punca kejadian berlakunya tragedi di Batang Kali. Kita kembali kepada Luqman yang berada di lokasi.